Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ini satu lagi berita ataupun satu lagi isu yang pasti menjadi bualan ramai orang. Ini adalah berkaitan dengan pelantikan ahli keluarga ataupun bapa mentua yang menjadi isu dan menjadi persoalan. Sudah pasti di dalam kepimpinan politik tidak kira daripada kerajaan, daripada pembangkang, kalau ada pelantikan ataupun pelantikan secara kalau orang sekarang sebut yaitu kabel, ini pasti menjadi isu. Dan akhirnya saudara-saudara, Rama Sami dalam satu kenyataan ataupun dalam satu berita daripada Malaysia Kini, Rama Sami gesa SPRM siasat pelantikan bapa mentua Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Parti Bersepakat Hak Rakyat Malaysia ataupun URIMAI menggesa SPRM menyiasat pelantikan bapa mentua Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang, Jagdeep Singh Dio, sebagai Ketua Lembaga Rayuan Pulau Pinang baru-baru ini. Menyifatkan pelantikan itu sebagai nepotisme, pengerusi URIMAI P. Ramasamy berkata ia menunjukkan konflik kepentingan atau penyalahgunaan kuasa. Nah, menurut pengerusi URIMAI yaitu P. Ramasamy, terdapat unsur konflik penyalahgunaan kuasa dan juga kepentingan. Konflik kepentingan yang dimana ini menimbulkan persoalan dan menimbulkan isu. Nah, saudara-saudara, persoalannya adalah adakah kepimpinan Menteri Timbalan di Kota Menteri 2 Pulau Pinang ataupun kepimpinan di Pulau Pinang akan merombak semua pelantikan-pelantikan ini sekiranya terdapat konflik ini. Dalam artikel ini menyebut ini berlaku selepas DUN Pulau Pinang pada Khamis meluluskan usul untuk melantik 6 ahli lembaga pengarah dengan bapa mentua Jagdeep, Baldev Singh Gurchan Singh, dilantik sebagai pengerusi. Usul itu dibentangkan sendiri oleh Jagdeep pada Khamis dan diluluskan dengan keputusan sebulat suara sebelum persidangan DUN. Lembaga itu ditubuhkan di bawah enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010, enakmen 16. Bekas Presiden Majlis Peguam Abdul Farid Abdul Ghafur dilantik sebagai timbalan, manakala 4 lagi ahli ialah Harinder Singh Malkit Singh, Caroline O, Nagarathinam Rangasamy Pillai, dan Regina Amalur Pava Mary Aburbasamy. Adalah malang bahawa Jagdeep, anak kepada Karpal Singh yang terkenal, boleh sehingga mencalonkan bapa mentuanya sebagai pengerusi lembaga rayuan. Sudah pasti setelah berkhidmat di negeri ini selama 3 penggal dan 2 penggal sebagai exco negeri dan kini timbalan Ketua Menteri 2, Jagdeep sepatutnya tahu untuk tidak mengamalkan nepotisme. Baldev mungkin mempunyai pengalaman dan kelayakan, tapi bolehkah ahli keluarga timbalan Ketua Menteri 2 sekarang dilantik ke lembaga rayuan? Bukankah ini contoh konflik kepentingan atau penyalahgunaan kuasa soal Ramasamy? Berkaitan dengan isu ini, Anda boleh lihat di Malaysia Kini. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini dan terus setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, baru-baru ini Tun Dr. Mahathir membuat pengakuan. Ada 2 pengakuan Tun Mahathir yang mengejutkan ramai. Yang pertama sudah pasti, Dr. Mahathir yang secara menyindir ataupun secara sinis membuat kenyataan bahawa meminta bantuan Anwar untuk mengambil wang ataupun duit bilion yang didakwa dicuri oleh Mahathir untuk meminta bantuan Anwar Ibrahim untuk mengesan lokasi itu dan membawa pulang duit yang dicuri oleh Mahathir itu.
melalui dakwaan itu. Nah, akhirnya saudara-saudara, ada satu lagi pengakuan Mahathir berkaitan dengan RCI Batu Putih. Saudara-saudara, bila kita sebut berkaitan dengan isu RCI ataupun isu Pulau Batu Putih, kita akan terus ingat dengan kenyataan Azalina Othman sebelum ini, di mana bekas PM boleh ditangkap sekiranya enggan memberikan keterangan. Dan kita juga dengar Tun Dr. Mahathir Mohamad membuat kenyataan akan hadir RCI. Dan terkini saudara-saudara, selepas saja pengakuan Dr. Mahathir itu, kita lihat apa kesannya. Ini satu perkongsian daripada Harapan Daily pada 2 Jun. Jawablah di RCI, tak perlu ulas panjang, ramai kritik sikap Mahathir. Orang ramai dilihat mengkritik sikap Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengulas panjang selepas diarah hadir ke prosiding RCI Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan RCI Batu Putih. Bekas Perdana Menteri 2 kali itu dipanggil berbuat demikian pada 12 Jun. Bagaimanapun, Mahathir menerusi laman X berkata, beliau akan menghadiri prosiding itu, tetapi sangat berharap supaya RCI tersebut diadakan secara terbuka dan orang awam dapat mengikuti prosiding sepenuhnya. Ini kerana sebelum ini pelbagai tomahan dan tuduhan telah dituju kepada saya secara terbuka dan mendapat laporan media secara meluas. Dan tuduhan-tuduhan tersebut dibuat termasuk oleh ahli jemaah menteri sekarang, antara lain bahawa saya membuat keputusan secara sembunyi-sembunyi dan secara sendirian. Jika semua tomahan ini dibuat secara terbuka, kenapakah jawapan dan penerangan saya perlu dibuat secara tertutup, katanya. Menjengah ke ruang komen di laman X Mahathir, rata-rata berpendapat bekas pengerusi Parti Pejuang Tanah Air itu tidak perlu banyak bunyi lagi, memandangkan prosiding tersebut bukannya kempen pilihan raya untuk meraih undi. Jawablah di RCI, tak payah nak ulas panjang. RCI ini bukan PRU, nak cari undi. Kalau betul nak takut apa, lainlah kalau salah. Dah panggil, pergilah, bukan cerita di sini. Orang panggil cara elok, hang mengelak hadir. Lepas tu bilah didedahkan dalam Dewan Negara. Hang spin, kata tak ada notis ni sampai mahkamah, keluarkan Sapina, duk aca play victim pula. Tak payah cakap banyak, hadir sajalah kalau berani, sama juga bab isytihar harta sampai bila nak tangguh. Demikian antara komentar netizen. Dalam masa sama, ramai secara sinis berharap Mahathir diberi ingatan yang kuat semasa prosiding tersebut berlangsung. Nah, saudara-saudara, kita dapat lihat kenapa ada komen memberikan peringatan kepada Mahathir. Ramai secara sinis berharap Mahathir diberi ingatan yang kuat. Mungkin kerana usianya yang sudah menghampiri 100 tahun. Kalau kita nak cakap keadaan kesihatan Tun Mahathir kritikal, kita tak boleh cakap juga. Kerana Mahathir kita dapat lihat masih lagi aktif, masih lagi boleh berjalan ke sana sini. Tapi di dalam politik mungkin Mahathir sudah kritikal, kerana beliau hari ini bukanlah seorang ahli parlimen dan beliau hari ini bukan pun mengetuai mana-mana parti. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Mungkinkah ini satu lagi penolakan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad? Mungkin sudah tiba waktunya Tun Mahathir rehat saja dan terus tidak lagi aktif di dalam politik dan terus rehat dan menjadi negarawan yang baik. Apa komen Anda untuk ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.